Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Sri Rewati, anak perempuan Chandra merupakan pelajar tingkatan 5 Alpha. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang satu topik sejarah iaitu Malayan Union. Dalam video ini juga saya akan menyentuh tentang pengenalan Malayan Union, sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan, faktor penentangan Malayan Union, cara-cara penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union dan pengajaran yang saya dapat daripada peristiwa Malayan Union. Selamat menonton! Kerajaan British memperkenalkan Malayan Union berdasarkan beberapa faktor. Antaranya termasuklah sebagai persediaan kepada tanah Melayu ke arah membentuk pemerintahan sendiri. British juga menginginkan pentadbiran yang licin dan menjimatkan kos. Sebelum Perang Dunia Kedua, tanah Melayu terbagi kepada 3 unit pentadbiran yang berbeza. Kepelbagaian sistem ini telah menelan kos yang besar dan menyebabkan pembangunan ekonomi di setiap negeri tidak seimbang. Selain itu, British berhasrat membentuk sebuah bangsa Malayan Union supaya golongan pendatang dapat melupakan negara asal mereka dan menumpukan taat setia kepada Malayan Union. Justeru, British dapat memastikan sumber tenaga dan pelaburan untuk memajukan ekonomi tanah Melayu tidak terpantut. Di samping itu, British dapat menjamin penguasaan yang berterusan terhadap sumber ekonomi tanah Melayu selain mengurangkan kuasa politik orang Melayu. Kebanyakan daripada mereka menentang Malayan Union disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya, keadaan selepas Perang Dunia Kedua tidak sesuai untuk British membuat pembaharuan politik. Orang Melayu secara prinsipnya menentang penghangkisan kuasa Raja-Raja Melayu dalam Malayan Union. Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu tanpa sebarang kuasa. Mereka juga kehilangan takhta dan kredibiliti sebagai ketua orang Melayu. Walaupun mereka masih membincangkan soal agama Islam, tetapi zakat fitrah dipungut di bawah nama Governor Malayan Union. Keadaan ini bertentangan dengan kedudukan Sultan sebelum ini yang merupakan ketua agama Islam. Justeru, orang Melayu bimbang agama Islam akan tercabar. Selain itu, pemberian kerakyatan yang longgar kepada orang dagang juga ditolak oleh orang Melayu. Dasar terbuka British ini dilihat akan mengancam status quo orang Melayu sebagai pribumi. Jumlah orang Melayu akan menjadi kecil dengan kemasukan orang dagang, manakala ekonomi dan pendidikan mereka akan bertambah mundur. Orang Melayu juga bimbang akan kehilangan warisan tamadun yang telah dibina oleh kerajaan Melayu seperti Kesultanan Melayu Melaka. Bagi mereka, pengenalan Malayan Union akan menghapuskan sejarah yang dibina oleh kerajaan tersebut. Lantaran itu, kebanyakan orang Melayu menentang Malayan Union dengan mengadakan demonstrasi secara besar-besaran. Cara-cara penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union adalah seperti berikut. Yang pertama, akhbar-akhbar Melayu seperti Utusan Melayu, Majlis dan Warta Negara telah menyuarakan bantahan secara berterusan. Orang Melayu telah mengadakan demonstrasi secara damai untuk mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu. Selain itu, Persatuan-Persatuan Melayu dihidupkan semula untuk menentang Malayan Union. Mereka menghantar telegram dan surat bantahan ke pejabat tanah jajahan di London. Selain itu, Kongres Melayu 1946 telah diadakan dari 1 hingga 4 Mac 1946 di Kelab Sultan Sulaiman. Kongres ini dihadiri oleh 41 buah persatuan dari seluruh semenanjung tanah Melayu. Akhir sekali, orang Melayu mengadakan rapat umum di setiap bandar besar untuk menunjukkan bantahan mereka kepada ahli-ahli Parlimen British. Raja-Raja Melayu telah berkumpul di Kuala Kangsar untuk menyatakan bantahan mereka kepada ahli-ahli Parlimen tersebut.
Pengajaran yang saya dapat daripada peristiwa Malayan Union ialah menyedarkan orang tempatan tentang maksud penjajahan yang sebenarnya. Yang kedua, kebangkitan penduduk Melayu menentang Malayan Union untuk menyelamatkan agama, bangsa dan negara. Akhir sekali, pendekatan politik yang sederhana oleh orang tempatan telah melambat hati British. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.